Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan dua kisah seram yang berlaku di air keruh Melaka. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Farid untuk memudahkan cerita. Farid dia dah berkeluarga lah, ada isteri dan seorang anak. Farid sekeluarga tinggal dekat Johor. Masa perkara ni berlaku, Farid dia nak balik kampung. Kampung dia di Negeri Sembilan. Hari tu, hari kejadian ni berlaku, Farid habis kerja lewat. Malam baru habis kerja. Dan dah tengah malam, dah awal pagi macam tu, barulah nak bergerak balik kampung. Jadi memang sebenarnya tak sesuai sangat lah masa tu. Dan isteri Farid pun memang dah cakap, bang, dah lewat sangat ni, kita pun ada anak kecil, kita gerak esok je lah. Macam tu lah lebih kurang kata-kata isteri si Farid ni. Tapi Farid dia berkeras juga, dia nak gerak malam tu juga macam mana pun. Jadi isteri Farid ni ikut je lah kan kehendak suami dia. Bergeraklah tiga beranak ni bertolak daripada rumah. Lebih kurang jam 3 pagi, Farid, isteri dia dan juga anak dia, Farid ni ada anak lelaki lah yang berusia sekitar 3 tahun. Masa jam 3 pagi tu, diorang berada dekat atas highway. Masa tu dah dekat nak sampai exit air keruh lah. Masa tu isteri Farid ni perasan Farid memang dah mengantuk sangat-sangat keadaan dia. Mata tu macam sekejap terpejam kan, macam terhangguk-hangguk macam tu. Jadi macam bahayalah. Masa tu lah isteri Farid dia cakap dekat Farid ni, bang, kalau dah ngantuk sangat, kita berhenti je lah hotel mana-mana yang ada dekat air keruh ni. Tak payahlah bawa kereta, keadaan macam ni bahaya bang. Lepas tu Farid tanya pula isteri dia, awak tak kisah ke kalau kita tidur dekat air keruh ni dulu sebelum kita sambung perjalanan esok? Lepas tu isteri Farid pun cakap, tak kisah bang, sebab anak kita pun dah tidur ni. Lepas tu Farid pun cakap lah, carilah satu hotel, booking lah. Jadi isteri Farid pun buka lah app yang cari hotel tu dekat handset dia. Cari-cari jumpalah satu hotel. Jadi bila dah masuk exit dah keluar exit air keruh tu, Farid tanya sekali lagi, macam mana, dah booking ke hotel? Isteri Farid pun cakap, dah booking bang, dia bagi tahulah nama hotel tu. Kemudian Farid pun tulislah dekat Waze dia tu nama hotel, cari menggunakan Waze. Tak lama lepas tu sampailah dekat depan hotel. Tapi bila dah parking kereta dekat depan hotel tu, Farid ni macam tak yakin lah betul ke hotel ni. Jadi diturunkan cermin kereta dia, dia menjengah keluar, dia tengok. Farid tanya isteri dia nak kepastian, yang betul ke hotel ni yang awak booking? Isteri Farid pun cakap lah, yalah bang, hotel ni lah, abang pergilah masuk dekat jumpa dengan pekerja tu dekat kaunter tu, saya dah booking dah. Farid pun dia buka pintu kereta, dia turun, dia masuk dekat lobi hotel tu, terus pergi dekat kaunter. Farid disambut oleh seorang pekerja perempuan yang muda lah, berusia mungkin sekitar 20-an. Dia jaga front desk tu, dia jaga kaunter depan tu untuk daftar check in, check out apa semua kan. Masa tu dah pukul 3 pagi lebih lah. Pekerja perempuan yang muda ni, kata Farid, dia kalau tengok muka dia tak nampak sangat macam orang Melayu tempatan. Dia nampak lebih kepada perempuan Indonesia lah, dia punya air muka tu. Tapi bila dia bercakap, cakap biasa je. Dia cakap lah, cik, apa yang saya boleh bantu? Cik nak booking bilik ke? Macam tu lah lebih kurang. Farid pun cakap, saya dah ada booking bilik tadi, tapi bukan atas nama saya. Nama saya Farid, yang booking tu isteri saya, nama dia Aisyah. Jadi yang pekerja perempuan yang muda ni cek lah dekat komputer tu. Dia cek, lepas tu tak lama lepas tu dia capai walkie talkie dia. Dia bercakap menggunakan walkie talkie.
Dia pegang walkie-talkie macam ni, lepas tu dia cakap, ni siapa ni? Siapa yang buatkan bilik 82B ni available untuk customer? Aku nak tanya ni. Sebab bos kita dah pesan, bilik ni tak boleh digunakan, tak boleh ada customer yang check in dekat bilik ni. Macam tu lah lebih kurang cara dia bercakap. Memang agak pelik lah, macam ada benda yang tak kena lah dekat bilik yang isteri Farid dah booking tu. Lepas tu dia dah letak balik walkie-talkie tu. Dia cakap balik dengan Farid, Cik Farid, kami nak minta maaf lah, bilik yang Cik Farid booking tu ada problem sikit. Cik Farid bagi saya masa sekejap, biar saya uruskan cari bilik lain untuk Cik Farid. Lepas tu Farid hanya sekadar mengangguk je lah. Farid keluar daripada lobby hotel tu, keluar dekat pintu depan, dia menuju balik dekat kereta dia. Farid tengok masa tu dalam kereta, anak dan juga isteri dia sedang lena tidur. Dah penat sangat agaknya kan. Jadi Farid masa tu dia keluarkan sebatang rokok, dia keluarkan lighter dia, dia mulalah merokok dekat situ depan kereta dia. Tak lama lepas tu adalah pekerja perempuan tadi keluar dan panggil Farid untuk masuk ke dalam. Katanya dah dapatlah bilik tu, bilik yang lain lah, dia dah tukarkan bilik yang lain. Farid dia buang puntung rokok tu dan dia masuk semula, pergi semula dekat kaunter. Bila dah sampai dekat kaunter, pekerja tu dia minta maaf lah bagi pihak hotel pada Farid sebab perlu tunggu macam tu kan. Dia cakap lah, minta maaf Cik Farid je, sebab bilik asal yang Cik Farid dah booking tu under renovation, ada proses naik taraf lah bilik tu. Tapi Cik Farid jangan risau, kami dah sediakan bilik yang lain untuk Cik Farid. Bilik ni sama aja macam bilik yang Cik Farid dah booking awal tu. Bilik untuk 2 dewasa, seorang kanak-kanak, dan bilik tu berada dekat level yang sama, tingkat 8. Tanpa berfikir panjang, Farid terus setujulah dengan apa yang pekerja tu dah aturkan. Sebab dia pun dah letih, anak isteri pun dah tidur dalam kereta. Jadi bila dah setuju tu, pekerja tu mintalah IC Farid nak daftarkan check in. Farid pun bagilah IC tu. Dah bagi IC pada pekerja tu, Farid pun keluar semula. Dia pergi dekat kereta, dia kejutkan isteri dia lah. Jadi isteri Farid dia dokong anak masuk ke dalam. Farid pula ambil semua beg-beg ni, galas beg, pegang yang beg baju apa semua, masuk semula dalam hotel. Farid pergilah dekat kaunter tu. Pekerja tu menyerahkan resit bayaran dan juga kad kunci bilik pada Farid. Lepas tu dia cakap lah, cik guna lift tu naik tingkat 8, bilik cik sebelah kiri. Dia cakap macam tu. Farid pun anggukkan kepala. Lepas tu terus pergi dekat lift. Jadi 3 beranak ni naik lift sampai tingkat 8, pintu terbuka. Masa pintu terbuka tu, dia orang bertiga keluar. Farid perasan dekat bilik paling hujung ada seorang perempuan sedang berdiri depan pintu bilik dia, bilik ujung tu lah, dan kelihatan sedang cuba nak buka pintu bilik, tapi macam ada problem. Nampak perempuan ni macam tengah struggle lah. Farid pula masa tu dia ambil lah kad kunci bilik yang pekerja front desk bagi tadi. Dia scan dekat pintu pun terbuka. Isteri Farid dan yang gendong anak dia tu, yang dokong anak dia tu, terus masuk dalam bilik, pergi dekat katil. Farid pula masa tu dia nak angkat semula lah beg yang dia letak depan pintu tadi, dan Farid toleh sekali lagi pandang ke arah perempuan tu. Farid tengok perempuan tu muka dia sebiji macam pekerja dekat bawah tadi, pekerja dekat front desk tadi. Dia ingatlah muka tu sebab muka pekerja perempuan yang jaga meja depan, meja kaunter tu agak unik. Nampak macam orang Indonesia kan. Muka orang perempuan yang dekat ujung ni pun, yang sedang struggle nak buka pintu tu pun sama macam muka dia juga. Cuma berbeza sikit bahagian rambut lah. Rambut dia nampak macam tak terurus sikit. Itu je beza dia. Tiba-tiba perempuan ni dia toleh, dia pandang ke arah Farid dengan muka yang agak bengis lah masa tu. Farid bila dah tengok perempuan tu pandang dia, dia cepat-cepat angkat beg, masuk ke dalam bilik dan tutup pintu. Bila Farid dah masuk dalam bilik, Farid tengok isteri dia dah buka aircon siap-siap. Dah baring atas katil, memang dah macam ngantuk sangat lah. Anak dia pun masa tu memang dah tidur atas katil. Farid pula masa tu dia nak tidur, dia rasa macam tak selesa.
badan macam melekit kan. Jadi Farid dia capai tuala, dia cabut baju apa semua, dia masuk dalam bilik air. Dekat bilik air tu, pintu nak masuk bilik air tu adalah pintu jenis kaca, yang jenis semi transparent. Maknanya boleh nampak. Kalau ada orang berdiri dekat luar, kita boleh nampak, tapi tak nampak jelas lah. Nampak macam bayang macam tu je. Kalau ada orang berdiri memang nampak. Dan masa tu lampu bilik memang dah dipadamkan, buka aircon je, tapi lampu depan pintu bilik air ni menyala. Masa tu Farid dia mandilah, disangkut tuala dia mandi. Sedang Farid mandi tu, Farid terperasan dekat luar pintu bilik air ni ada berdiri seseorang. Macam yang saya beritahu tadi lah, pintu dia tu jenis yang semi transparent, boleh nampak bayang kalau orang berdiri dekat luar. Lampu dekat luar bilik air tu menyala kan. Nampak ada seseorang sedang berdiri, dan daripada saiz dan juga ketinggian orang ni, orang tu Farid rasa adalah anak dia, sebab dalam bilik tu 3 orang je, dia, isteri dia dan juga anak dia. Jadi Farid ingat anak lelaki dia yang berusia sekitar 3 tahun yang berdiri dekat depan pintu bilik air tu. Jadi Farid dia ingat anak dia dah bangun lah kan, cari dia ke apa kan. Farid masa tu dia pergi dekat pintu, dia buka perlahan-lahan. Tapi bila dah buka pintu tu, Farid tengok tak ada orang. Tak apalah, mungkin perasaan dia aja, mungkin dia dah penat sangat ke apa kan. Farid tutup balik pintu dan sambung mandi. Tak lama lepas tu, dia dah sambung mandi tu, dengar pula dekat pintu utama, pintu nak masuk bilik hotel dia orang ni, dengar bunyi ketukan. Tuk. Bunyi macam tu, ada orang ketuk pintu. Ni Farid dia rasa pelik lah. Takkanlah ada housekeeping datang kan, dah pukul 3 pagi lebih macam ni. Ke ada orang front desk tadi datang nak bagi tahu apa-apa kan. Jadi Farid dia capai tuala, dia pakai tuala, dia buka pintu bilik air tu. Farid jenguklah isteri dan anak dia, masih lagi tidur, sama posisi macam mana dia orang tidur tadi. Makna memang betul bukan anak dia lah tadi yang berdiri dekat depan pintu bilik air tu. Tak apalah, Farid masa tu sebelum dia buka pintu, dia tengok dulu melalui lubang pintu. Kan biasa pintu bilik hotel kan dia ada macam lubang pintu, boleh peephole, peephole, boleh tengok siapa yang ada dekat luar. Farid tengoklah melalui lubang pintu tu. Bila Farid tengok melalui lubang pintu tu, Farid nampak ada seorang perempuan sedang berdiri dekat depan pintu bilik hotel dia. Perempuan tu Farid cam muka. Perempuan tu adalah perempuan yang tadi, yang dekat bilik hujung, yang cuba nak buka pintu tapi tak boleh tu tadi. Jadi Farid fikir, ni perempuan tadi ni, dia nak minta tolong ke buka pintu bilik? Tapi tak apalah, Farid dia buka pintu. Bila dia buka pintu, Farid terkejut sebab perempuan tu terus berlari laju sampai dekat bilik hujung, bilik dia tadilah yang dia cuba nak buka pintu tu. Farid tengok perempuan tu sampai dekat depan pintu bilik dia dekat hujung tu, dia buka pintu, dia masuk ke dalam, kemudian dia hempas pintu. Farid jadi kebingungan lah masa tu. Apa hal pula perempuan ni kan, datang dekat bilik dia, ketuk pintu macam tu, dah orang buka pintu lari pula. Ini nak bergurau ke, nak buat apa ni? Ke perempuan tu marah tadi, sebab tadi kan Farid tengok pandang kat arah dia. Tapi tak apalah, lantaklah perempuan tu nak buat apa pun, Farid malas nak fikir panjang. Farid tutup balik pintu dan dia pergilah pakai baju apa semua, dah ready nak tidur lah. Farid naik atas katil nak tidur sekali dengan anak dia dan juga isteri dia. Baru aja nak rebahkan badan, nak baring, dengar sekali lagi ada bunyi ketukan pintu, tapi ketukan kali ni kuat, kuat macam orang mengamuk, dan disertai dengan bunyi ketawa. Bunyi ketawa perempuan, bunyi ketawa seorang perempuan dah, suara perempuan. Farid masa tu dah panas hati, dia tahu ini memang tak ada orang lain ni, memang perempuan tadi ni datang balik ketuk pintu. Punyalah kuat bunyi ketukan pintu tu sampai isteri Farid terjaga. Isteri Farid tanya Farid, "Bang, siapa tu bang? Siapa yang ketuk pintu kuat macam tu?" Farid dah tak jawab dah masa tu. Farid bangun, terus pergi dekat pintu. Sekali lagi dia tengok melalui lubang pintu tu.
Dan memang betul lah sangkaan Farid. Memang perempuan tadi, perempuan yang dekat bilik hujung yang apa, berlari masuk dalam bilik tadi, bilik hujung tadi, perempuan tu lah. Tapi kali ni perempuan tu dia mendekatkan muka dia pada lubang pintu yang bahagian luar, macam tu. Nampak muka dia tersenyum. Farid dah marah dah masa tu. Farid buka pintu, dia buka dengan cepat. Dan sekali lagi, bila pintu tu dah terbuka habis, perempuan ni terus berlari dekat bilik dia, masuk dalam bilik dia dekat hujung tu. Dia masuk dalam bilik dia, dia hempaskan pintu. Farid masa tu dah bengang. Dia cakap dekat isteri dia, awak tunggu dekat sini, tunggu dekat sini, jaga anak kita. Farid dia pakai selipar apa semua, dia keluar, dia pergi dekat bilik dekat hujung tu, bilik perempuan tadi masuk lah. Dia ketuk pintu, dia suruh perempuan tu keluar. Kau keluar, dia cakap daripada luar, marah lah. Dia menjerit, tapi perempuan tu tak buka pintu. Yang buatkan Farid ni rasa marah sangat ialah sebab cuba kita bayangkan, dah pukul 3 pagi lebih, baru selesai drive jauh-jauh, ada isteri, ada anak yang sedang tidur dalam bilik. Tiba-tiba orang datang nak bergurau macam tu, ketuk pintu kuat-kuat, ketawa kuat-kuat dekat luar. Nasib baik si anak tu tak terjaga, isteri aja terjaga. Tapi Farid masa tu dia tak nak putus asa lah. Dia pergi dekat lift, dia turun dekat lobby, dia pergi dekat kaunter. Muka perempuan yang jaga kaunter tu, pekerja perempuan yang jaga kaunter tu dah cuak bila tengok Farid datang. Sebab Farid datang dalam keadaan yang marah, muka dia bengis. Jadi pekerja perempuan tu tanyalah Farid, ya cik, ada apa yang saya boleh tolong? Masa tu lah Farid cerita. Farid bagi tahulah dekat pekerja perempuan tu, ni saya nak buat aduan sikit. Dekat tingkat 8 tu ada seorang perempuan gila ni, perempuan bilik hujung tu. Dia kacau saya sekeluarga. Dia ketuk pintu bilik, dia ketuk kuat-kuat, dia ketawa. Bila saya buka, dia berlari, dia masuk dalam bilik dia. Bila Farid cerita macam tu, muka pekerja perempuan ni nampak berubah, nampak macam pucat. Lama baru dia cakap, perempuan mana cik, bilik mana? Farid masa tu dah dia masih lagi panas ni hati dia. Dia cakap macam ni, Farid cakap macam ni lah, awak ikut saya naik tingkat 8 tu, bawa kunci spare bilik hujung. Jadi pekerja tu dia bawa lah kunci spare. Ikutlah Farid naik lift pergi tingkat 8. Farid pun bawa lah pekerja tu ke bilik paling hujung. Ni bilik ni tadi, ada perempuan yang duduk dalam bilik ni, pergi ketuk bilik saya. Bila saya buka, berlari masuk balik dalam bilik ni. Masa tu pekerja perempuan ni beritahu lah, Farid, encik, bilik ni memang tak ada penghuni cik. Hotel kami memang tak benarkan siapa-siapa pun check in dalam bilik ni. Bilik ni lah yang cik booking awal tadi, yang saya cakap under renovation tu. Tapi Farid masa tu dia berkeras, aku tak kira, aku tak peduli, kau buka bilik ni sekarang. Memang tinggi suara Farid masa tu sebab dia marah. Yang pekerja perempuan ni pula muka macam dah nak menangis ni, sebab dia takut. Farid tinggikan suara macam tu. Akhirnya pekerja perempuan ni dia ambil kunci spare tu, dia buka lah pintu bilik yang hujung tu. Dia bukalah pintu, Farid masuk ke dalam. Bila Farid masuk ke dalam bilik tu, dia cek semua. Dia tengok dekat bilik, dekat kawasan katil tu memang tak ada orang. Dia tengok dekat celah-celah katil tu semua, takut bersembunyi kan. Dia buka pintu bilik air, dia masuk dekat tandas, tengok memang bilik tu kosong lah, tak ada sesiapa. Farid keluar semula daripada bilik tu. Farid cakap lah dekat pekerja tu, tak mungkin lah, saya rasa dia dah pergi tempat lain ni. Memang betul dia masuk dalam bilik ni tadi, perempuan gila tu. Muka dia lebih kurang muka awak. Bila Farid cakap macam tu, pekerja perempuan ni lagilah nampak cuak. Tapi pekerja perempuan ni dia cakap dekat Farid, betul cik, bilik ni memang dah lama orang tak masuk. Macam tu lah kata pekerja perempuan tu. Farid pula dia termenung sekejap dekat depan bilik hujung. Dia fikir, yang aku nampak tadi ni betul ke orang? Ada juga dia fikir macam tu. Tapi yalah, Farid ni dia fikir lain pula. Lantaklah apa-apa pun aku nak kena rehat, esok aku nak kena sambung drive, sambung memandu, nak pergi ke Negeri Sembilan pula ni esok. Jadi Farid dia patah balik, dia tinggalkan macam tu je pekerja perempuan tu depan bilik hujung. Dia pergi berjalan dekat bilik dia, masuk dalam bilik, tutup pintu. Masa tu isteri Farid tanyalah, ada apa bang, kenapa tadi? Farid masa tu dia cakap, tak ada apa-apalah, awak tidurlah, saya pun nak tidur ni. Jadi dia orang pun tidurlah.
Keesokan paginya diorang pun check out. Check out dan sambung perjalanan nak balik semula ke Negeri Sembilan. Tapi sebelum tu Farid sempat tengok rating dan juga review bilik tu dekat aplikasi nak cari hotel ni, dekat telefon dia. Dan masa tu lah baru dia perasan hotel tu memang ada reputasi hotel yang berhantu di Melaka. Itulah kisah yang diceritakan oleh Farid. Untuk kisah yang kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Azrin untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku dah lama dulu, lebih kurang 23 tahun yang lepas lah. Berlaku pada tahun 2001. Masa tu malam, sekitar jam 9 malam lebih. Azrin sekeluarga, dia dalam kereta, dia mandu lah. Azrin mandu kereta, dia orang nak pergi ke Melaka. Dia orang ni daripada KL, rumah dekat KL. Dia orang nak pergi Melaka sebab keesokan hari tu adalah salah seorang saudara Azrin ni yang akan menikah di Melaka. Jadi dia orang gerak malam. Dia orang sebenarnya rancangan asalnya keluarga yang belah Azrin ni, pengantin lelaki ni, ada 2 biji kereta yang nak pergi. Tapi tinggal satu kereta je. Sebab rombongan yang satu kereta lagi tu yang dikepalai oleh abang Azrin sendiri, dia orang tukar rancangan, tak jadi nak naik kereta. Dia orang nak naik bas malam tu. Jadi tak apalah, tinggallah satu kereta je. Azrin je lah masa tu. Azrin, lepas tu dekat sebelah dia, kursi sebelah pemandu ni ada adik lelaki Azrin. Dekat belakang ada kakak Azrin dan juga anak kakak dia yang berusia 5 tahun. Dan ada mak Azrin juga dekat kursi belakang. Jadi masa tu dia orang berlima lah. Malam tu, kata Azrin, keadaan dekat atas lebuh raya tu lengang. Tak banyak kenderaan yang ada atas jalan raya tu, atas lebuh raya tu. Bila dia orang tiba dekat Seremban, sebenarnya rancangan asal nak berhentilah dekat situ, dekat Seremban. Tapi bila dah sampai, betul-betul sampai dekat Seremban, mak Azrin berubah fikiran. Mak Azrin cakap, tak apalah, kita tak payah berhentilah, tak jadilah berhenti. Mak risau takut lewat sampai ke Melaka. Sebab dekat Melaka tu memang dah ada diorang sediakan satu homestay. Keluarga pihak pengantin perempuan lah, dan memang ada orang dah menunggu dekat sana. Jadi mak Azrin risau diorang lewat sampai, jadi kesian orang yang menunggu. Azrin ikut je lah apa yang mak dia cakap. Teruskan memandu. Masa tu okey lagi, dekat lebuh raya tu terang, ada lampu jalan, kadang-kadang ada jumpa kawasan perumahan juga apa semua kan. Sampailah diorang dah lepas kawasan Senawang. Lepas saja Senawang, keadaan dah berbeza. Lampu-lampu jalan dah tak ada. Dekat kiri kanan ni memang gelap, tak ada perumahan, tak ada kawasan penempatan lah. Jadi keadaan berbeza lah dekat situ, berubah daripada terang dah jadi gelap. Ditambah pula masa tu memang tak ada sangat kereta yang lalu. Adalah sebiji 2 je yang lalu menggunakan lebuh raya tu. Malam tu Azrin memandu kereta dengan kelajuan lebih kurang 100 ke 110 km sejam. Dia ikut had laju lah, had laju lebuh raya. Mula-mula semuanya okey, tak ada sebarang masalah. Lebih kurang 15 km sebelum dia orang sampai dekat RNA Air Keruh Melaka. Masa itulah bermulanya benda-benda pelik, benda-benda yang agak menakutkan lah. Tiba-tiba je anak saudara dia, anak kakak dia yang berusia lebih kurang 5 tahun tu tiba-tiba menangis dekat kursi belakang. Menggelabah masa tu semua orang. Tak tahu kenapa, sebab dia punya menangis tu macam takutkan sesuatu. Dia penjam mata, dia macam menangis, macam takut lah. Dia peluk mak dia, kakak Azrin ni. Dan kakak Azrin masa tu memang dia pojoklah anak dia, dia tepuk-tepuk anak dia. Dan masa tu boleh dengar lah, mak Azrin mulalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Masa tu Azrin dah rasa berdebar ni. Azrin pandang adik dia dekat sebelah pun, adik lelaki dia pun nampak muka macam risau, macam takut. Dekat situlah permulaannya. Tapi masa tu Azrin okey lagi. Dia masih lagi boleh bagi tumpuan penuh lah, boleh bagi fokus memandu. Sebab dia tak boleh terganggu. Dalam kereta tu semuanya orang-orang yang dia sayang. Adik dia, kakak dia, anak saudara dia, mak dia terutamanya. Jadi dia tak boleh hilang fokus lah.
tinggi risiko dia kalau dia bawa kereta lebih kurang. Azrin terus memandu lebih kurang 12 km sebelum dia orang tiba dekat tol Air Keruh Melaka. Azrin dia rasa dalam hati dia ni rasa macam tak sedap aja, macam ada benda tak kena aja. Jadi Azrin dia perlahankan kenderaan daripada 110 turun 100, turun 90 macam tu dia bawa kereta. Sebab dia rasa tak sedap hati ni, macam ada benda yang tak elok aja nak jadi. Azrin dia tengoklah melalui cermin pandang belakang, tengok mak dia. Mak dia pun nampak macam dah okey sikit, dia masih lagi membaca surah-surah ayat suci Al-Quran. Kakak dia pun masih lagi tepuk anak saudara dia tu, dah nampak okey sikit lah, dah tak menangis macam tadi, meraung macam tadi. Dia tengok pula adik lelaki dia dekat sebelah, adik lelaki dia pun dah nampak dah okey sikit. Cuma hati dia ni yang rasa tak sedap ni. Dalam keadaan macam tu, keadaan yang dah nak beransur-ansur tenang ni, tiba-tiba entah daripada mana, daripada arah belakang kereta ni rasa macam ada satu benda yang dah langgar kereta yang dipandu oleh Azrin. Disertai dengan satu bunyi dentuman yang kuat. Pom, bunyi macam tu. Masa tu anak saudara Azrin ni yang tadi dah nak berhenti menangis tu meraung semula, meraung ketakutan, menangis, meraung ketakutan. Semua orang beristighfar, astagfirullahalazim, apa benda ni kan. Termasuklah dengan Azrin sendiri. Jantung dia jangan cakap lah, berdegup dengan sangat laju, berdebar Azrin masa tu. Azrin dia pegang steering kemas-kemas, dia tetap nak jaga pemanduan dia perlahankan kereta. Dan tak lama lepas tu dah kena langgar dekat belakang. Nak cakap kereta bukan kereta, tak ada kereta pun dekat belakang. Kalau ada kereta dah ada lampu kan, ini tak ada, entah apalah yang langgar kereta Azrin ni daripada belakang. Dan tak lama lepas tu dekat atas pula, atas bumbung, bunyi dentuman yang sama, kepom bunyi. Tapi dekat atas ni, atas bumbung ni, dia bukan sekali, berkali-kali. Seolah-olah ada satu benda yang berat dan besar dah hempak bumbung kereta Azrin, yang Azrin pandu ni. Pum bunyi. Dia punya kuat tu sampai lampu dekat atas dekat atas bumbung kereta tu, dekat siling kereta tu ada satu lampu kan. Lampu tu sampai tercabut, tercabut. Punyalah kuat hentakan daripada atas. Ada benda hempap dekat atas tu, tak tahulah apa benda. Masa tu Azrin ni, dia daripada tenang tadi, tangan dia dah menggeletar, pegang steering, menggeletar macam tu. Kereta mula terhoyong-hayang. Masa tu tergambarlah dalam fikiran Azrin ni, ya Allah tolonglah kami sekeluarga, ya Allah. Dalam fikiran dia mula tergambar macam manalah kalau aksiden. Dia fikir aksiden, dia fikir mati, macam-macam benda. Tapi alhamdulillah masa tu Allah bagi bantuan. Azrin teringat pesan ustaz dia di kampung. Ustaz Azrin pernah pesan pada Azrin, kalau kita terkena gangguan, kita perlu cuba sehabis baik untuk tenangkan diri. Dan kalau kita sedang memandu masa tu, gangguan berlaku masa kita memandu, kita kena memandu perlahan. Jangan bagi benda ni peluang untuk nak menjadi penyebab pada berlakunya kemalangan, berlakunya benda yang tak diingini lah. Alhamdulillah masa tu dia teringat pesan ustaz dia. Dan masa tu Azrin dia cuba nak terapkan apa yang ustaz dia pernah pesan dulu. Dia tarik nafas, dia istighfar, hati dia ni dipenuhi dengan ingatan dia kepada Allah. Dia zikir kepada Allah, zikrullah lah. Jadi tak ada ruang untuk benda-benda ni nak takutkan dia. Dan lama kelamaan dia boleh tenang dan dia boleh memandu semula, memandu dengan keadaan normal. Tapi gangguan tu masih lagi berlaku, bunyi hentaman daripada atas. Tapi Azrin tetap steady. Dia memandu aja macam biasa, nak kacau, nak hentam bumbung kereta pun ikut suka lah. Yang penting dia sekeluarga selamat. Dan alhamdulillah dia orang akhirnya tibalah, sampailah dekat tol Air Keruh Melaka. Masa berhenti dekat tol tu, Azrin nak bayar tu, Azrin sempat tanya abang yang jaga tiket, yang jaga pondok tiket tu, bang, ada apa-apa tak dekat atas bumbung kereta saya, boleh tak tolong tengok? Jadi Azrin tengoklah abang yang jaga kaunter tol ni tengok, pondok tol ni tengok, dia tengok ke atas bumbung kereta Azrin. Lepas tu dia cakap dekat Azrin, tak ada apa-apa. Lepas tu Azrin dia cakap lah, okey bang, terima kasih bang, tapi
bila dah lepas daripada tol tu, Azrin dia berhentikan kereta dia dekat tepi. Kan kalau kita pergi dekat tol, dekat exit tu, dia keluar daripada tol tu, dia ada macam ruang untuk berhenti lah kan, dekat bahu jalan. Azrin berhenti dekat situ. Kebetulan masa tu ada sebuah bas yang berhenti dekat tempat kawasan tu. Jadi ramai orang lah dekat situ. Azrin berhenti kereta, dia keluar daripada kereta dia. Dia cek. Mula-mula dia pergi dekat belakang, dia tengok dekat belakang kereta tak ada satu cala pun, tak ada kemek, tak ada cala. Azrin mula rasa pelik. Tadi rasa macam ada benda langgar daripada belakang kan. Okey, tak apa. Azrin tengok pula dekat bumbung, dia tengok dekat atas bumbung kereta dia. Sama juga, tak ada sebarang cala, tak ada kemek, tak ada apa. Jadi apa benda sebenarnya yang dah berlaku pada dia orang sekeluarga malam tu? Nak cakap tak ada apa hempap langsung, macam mana pula lampu dekat atas tu boleh tercabut? Lampu dekat sebelah dalam lah, dekat atas siling kereta tu boleh tercabut. Apa benda yang dah berlaku sebenarnya? Sampai tak ada satu cala pun. Jadi tak apalah, Azrin dia masuk balik dalam kereta, dia terus memandu cari homestay tu. Homestay dekat rumah pengantin tu lah. Sampai aja dekat situ, adalah 2-3 orang wakil daripada belah pengantin perempuan ni sambut ketibaan Azrin sekeluarga. Jadi bila dah selamat sampai tu, Azrin cek sekali lagi kereta dia. Dia cek dekat belakang dan dekat atas bumbung, sama juga. Memang tak ada sebarang kesan kemek ataupun cala dekat kereta dia. Jadi masa tu adalah salah seorang daripada wakil keluarga pengantin perempuan ni yang perasan kelakuan Azrin. Dia tanyalah Azrin apa benda yang tak kena kan. Azrin ceritalah dekat keluarga pengantin perempuan ni, macam ni bang. Lepas tu dia cerita macam ni dekat start daripada RNR air keruh tu kena ganggu sampailah dekat tu. Bila mendengar kisah daripada Azrin, abang yang wakil keluarga sebelah pengantin perempuan ni ceritalah pada Azrin, kalau dekat kawasan tu memang selalu dah orang kena kacau, macam-macam jenis gangguan lah. Mungkin itu adalah pengalaman untuk Azrin sekeluarga. Itulah kisah yang diceritakan oleh Azrin. Azrin tak tahulah apa benda yang dah ganggu dia orang sekeluarga ni, yang langgar kereta daripada belakang, yang melompat-lompat ke atas bumbung sampai ke sudah. Dia tak tahu makhluk apa yang ganggu dia orang malam tu. Cuma Azrin rasa bersyukur lah, sebab dia selamat dan semua orang yang dia sayang dalam kereta tu selamat. Adik dia, kakak dia, anak saudara dia, mak dia sendiri. Azrin hanya banyakkan bersyukur saja bila dia teringat pasal kejadian tu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.